Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afana min sayil asqam wa wabai corona. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ألهمنا الرشد والصواب وعلمنا القرآن والبيان والتأويل وفقهنا في الدين ووفقنا لأفضل الأعمال الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan akhwat sidang musalli subhi pada pagi ini sekalian, bahagialah kamu karena sabda Rasulullah SAW, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Sesiapa yang mengadakan salat subhi maka ia dalam jagaan Allah. Allahumma ya Allah ihfadna min kulli su' wa afina min sayil asqam rahmatika ya arhamar rahimin. Marilah kita pada pagi ini mengkhitamkan bacaan kita akan ayat-ayat Allah dalam surah Yusuf, iaitu ayat yang terakhir hari ini, ayat 111. Sama-sama kita membaca, mendengar dan tadabburkannya. Allah yaftah alaina jami'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Alhamdulillah, dapat kita membacakan ayat yang terakhir bagi surah Yusuf alaihi salam, 111. Allahu Sami'ul Basir Al-Alimul Hakim Ar-Ra'ufur Rahim Al-Hayyul Qayyum Alladhi la ilaha illahu ilaihin nusyur. Ialah Allah Rabbuna wa Rabbul Alamin, yang senantiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat
barakah iman, ilmu, amal saleh, darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, serta sekatan dan sembuhan segala penyakit zahir batin dari sekalian kita. Amin ya rabbal alamin. Setelah diawali segala cerita yang benar, ahsanul qasas bagi surah Yusuf kepada umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta dia memberi penerangan tentang perjalanan umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka akhir sekali surah ini dikhitamkan dengan ayat yang memberi arti pentingnya Al-Quran, khususnya kisah-kisah para nabi merupakan kisah cerita yang benar yang boleh mendatangkan ibrah. Siapa tak dapat ibrah daripada Qissatul Anbiya, maka orang tu sudah tentu ia terhalang dan dia sudah tentu disekat oleh Allah akan kebaikannya kepadanya. Tiap-tiap kali kita baca cerita Nabi, naklah kita jadi dapat ibrah. Kalulah kita ulil albab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Demi sesungguhnya pada kisah nabi-nabi, terutama Nabi Yusuf yang merupakan ahsanul qasas, sepanjang-panjang cerita yang Allah Ta'ala cerita, sebaik-baik cerita yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat Muhammad ialah cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Masya Allah. Nah, รื่องราวของบรรดาgapa dia ผู้มี gapa dia ถูกแต่งตั้งมาเป็นรอซูลนี่คือkisahที่ดีที่สุด บรรดาผู้มีจิตสติปัญญาเขาจะได้รับบทเรียนมากมายอุทาหรณ์มากมายอัลฮัมดุลิลลาห์ Allah Ta'ala bersumpah, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ini adalah kesungguhan Allah dalam menceritakan tentang kisah-kisah Nabi ini menjadi satu ibrah, satu utahan, satu bodrian, satu pengajaran yang baik kepada hidup orang-orang yang mempunyai ibrah, orang yang mempunyai akal yang sempurna, mempunyai hati yang putih bersih. Itulah ulil albab. Allahumma ja'alna min ulil albab waj'al auladana wa banatina wa zurriyatina wa zawjatina wa ikhwanina wa akhawatina min ulil albab ya rabbal alamin. Allahu akbar. Kalau orang bukan ulil albab, dia tak dapat faedah gapo daripada qisasul anbiya. Nah, siapa Allah Ta'ala wari satu surah nama suratul qasas, Allah untuk nak menyatakan bahawasanya cerita ni memberi arti kepada hidup manusia. Nah, dia tidak memberi hukum tapi memberi ibrah. Nah, memberi ibrah terlebih besar pada memberi hukum, memberi pengajaran, memberi arti, mengapa dia mengetukkan pintu hati. Ya Allah, makana ajaran Quran itu tidaklah dia tu hadisan yuftara, bukanlah cerita-cerita cakap apa yang direka oleh yang lain daripada Allah. Dak ni kecek pada Quran lah ni, kerana ayat mula lagi Allah Ta'ala, ayat mula-mula lagi. Nah, ayat mula-mula mari lagi Allah Ta'ala keceknya, iaitu mengenai dengan Quran dah daripada awal-awal tu. Nah, daripada awal cerita tu dia kecek buku Quran. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin.
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ayat 1 dan 2 cerita mengenai dengan Quran, super dengan Quran juga. Maka hadithan yuftarahi ashabul uqul. Hei orang yang la'allakum ta'qilun, berakal, gunakan akal kamu untuk faham Quran. Ning ayat cara berfikir tu kena berlandah kepada ajaran Allah. Jangan berfikir secara loi-loi, pakai hawa nafsu, pakai semata-mata fikiran, maka itu sering dibawa oleh asyaitanur rajim. Nah, dia mari itu, dia wari banyak ngenak yuwaswisu fi sudurinah, banyak syaitan. Tapi kalau kita berdasar pada ayat Quran, insya-Allah kita selamat. Nah, tiap-tiap kapal kita kena bertolak pada Quran. Buku-buku kita bertolak pada Quran belakang, lillahil hamdu wal minnah, untuk berakal dengan Quran. Sama ada buku kecil, buku besar kita, semua tu kita bertolak kepada pimpinan Al-Quran, walillahil hamdu wal minnah. Maka hadithan yuftara, bukanlah Quran itu merupakan satu cakapan yang direka-reka, bukan. Nah, bukan. Walakin akan tetapi Quran itu tasdiq. Nah, untuk nak mengesahkan alladhi baina yadai, akan kitab-kitab yang diturun sebelumnya daripada Taurat dan Injil. Ya Allah, nak mengesahkan waktu barang datang pada Quran ni menentukan betul dan salahnya adalah Injil dan Taurat. Kalau Injil Taurat menyalahi Quran, mana kata salah dalam Injil dan salah dalam Taurat. Sebab Allah Ta'ala mari hak ning ratamanun, hak panggil tamhai ratamanun kanan mokak mutlai. Mana-mana ratamanun yang kadyang dengan ratamanun Quran, mana ratamanun emma mokak kalau ya betul, emma salah. Mesti kena betul menurut Al-Quran. Sebab Quran ni Allah Ta'ala perakan, kata ini tasdiq alladhi baina yadai. Pembenaran, penentukan benar dan salah barang-barang dulu. Nak cek tengok ambil Quran sebagai tak hakim. Kalau serupa Quran, mana kata betul. Kalau tak serupa, mana kata salah. Kalau serupa Quran, mana kata boleh amal. Kalau tak serupa, mana kata mokak, joklek. Itu dia. La ilaha illallah. Lagi pula tu nombor satu sekali. Yang kedua, tafsila kulli syai', merupakan penerangan, keterangan yang menjelaskan semua perkara. Tidak ada perkara yang dihajat oleh hidup asasi bagi hayatan tayyibah melainkan Quran ayat. Belakang benda tu tak ada penting. Kalau Quran tak ayat, benda tak ada penting sangat. Kalau Al-Quran ayat tu benda tu sangat-sangat penting kepada hidup. Allah Ta'ala dia pilih barang yang sangat dihajati oleh hidup manusia. Sebab Quran itu sebagai hudan linnas, untuk pipai manusia pergi ke syurga. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Hudan ni mana eskok bawa hidup kita pergi kepada pintu syurga. Itu Quran. Tidak ada barang yang Tuhan wakilah Quran yang sia-sia, tak ada. Walau satu huruf pun tak sia-sia. Walau satu kalimah pun tidak sia-sia. Walau satu ayat, lebih-lebih lagi satu ayat, maka sangat memberi arti nur, hudan, rahmatan kepada sekalian manusia. Itulah Quran. Yakin malah tu. Jangan kita main dengan Quran. Bukan sebab kitab manusia tamada. Manusia tamada kadang-kadang yuftara, bohong pada manusia tamada tu, kadang-kadang melampaui. Tapi hak Quran tak ada. Semua tu kena sahih belaka, kena benar tepat belaka. Masya Allah. Tasdik, tafsil. Nak gapa lagi? Benar, cerak, panjang, lebar, nyata tafsil ni. Memberi penerangan yang jelas, hurai satu-satu. Allah. Yang ketiganya, kuna laksana Quran lagi, sifat Quran lagi, wa hudan
ialah petunjuk pemimpin. Hudan ni kalau orang buta tukar tu makna hudan, tungkak bagi orang buta. Nah, kita ni orang tak ada celak mata dalam dunia ni, kalau tak ada Quran, mana kata kita jalan meraba-raba, tak ada nur. Al-Quran tu nur. Siapa tak tumpai Quran maka dia tu jalan dalam gelap dunia ni. Allah, ad-dunya mal'unah, dunia ni dilaknatkan. Nah, kecuali orang yang tumpai rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat Allah duk di kitab Quran, rahmatan wa hudan, duk di Muhammadur Rasulullah yang membawa Quran dan memberi penerangan serta pelaksanaan yang betul kepada Quran yang dinamakan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatan, dan rahmat Quran ini merupakan rahmat liqaumin, bagi kaum yu'minun, yang beriman dia. Mana kalau kaum tak beriman tu boleh hadir rahmat tu kurang lah. Tapi tasdiqan ladzi baina yadai tetap pada semua kaum. Tafsila kulli syai, ada semua kaum. Hudan bagi orang yang nak mendapat pimpinan Quran, walaupun pimpinan secara umum dan secara khusus. Tapi kalau rahmat tu, ya Allah, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. La ilaha illallah, la ilaha. Oleh itu maka ikhwan yang sekalian, inilah ayat yang mencerita tentang hakikatul Quran yang umat Islam sendiri masih duk gelak, tak cerah akan hakikat ayat yang ke-111 daripada surah Yusuf. Ya, tak kenal tak Quran tu adalah tafsila kulli syai', pada dah sebaik-baik ajaran mengenai tauhid ialah Al-Quran. Nah, terutama tauhid, kan hak tu Allah Taala wa Quran khas untuk supaya manusia tu bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adapun beramal, maka ayat-ayat mengenai syariah tu tak banyak. Nah, 2-3-400 ayat ya, daripada 1000 ayat lebih. Allah Ta'ala wari Nabi untuk menerangkan syariat dia. Maka banyakkan syariat ni daripada hadis-hadis yang jelas, nah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya adalah wahyu. Nah, Quran adalah wahyu, hadis juga wahyu. Maka wahyu Allah yang berbentuk akidah banyaknya dalam Quran. Dan belajarlah Quran, hai umat Islam, untuk mencari aqidatun sahihah. Akidah yang benar tu daripada Quran, bukan daripada otak manusia. Otak manusia untuk berlandas pada Quran tak ada apa. Untuk faham Quran, dan jangan otak awak musing dengan siapa. Nah, tak ada kena duk tupai Quran rezeki nak memahami Allah. Itu ada satu benda-benda yang patutnya kita ulang kaji. Kerana Quran ini merupakan hudan, rahmatan, mau'izatan, bahkan syifaan bagi orang yang penyakit-penyakit banyak. Penyakit besar kali penyakit syirik, penyakit besar kali penyakit nifaq, penyakit besar kali penyakit jahil dengan Quran, dan sebagainya. Oleh itu maka rajaklah kepada Quran, umat Islam. Ma'al Quran insya-Allah taala. Mustahil bagi orang tu Quran tu nak sesat kalau ia tumpai ulama-ulama yang tafsirkan Quran ratus-ratus tafsir dalam dunia hari ini. Oleh itu maka jangan kita tafsir Quran dengan otak, tetapi kita naklah bawa seperti mana saya bawa tafsir dalam surat Yusuf. Saya tafsir Al-Bayan ni semua saya bagi kepada nota Ibnu Mas'ud, Qatadah. Jadi kita tumpai ulama-ulama yang mu'tabarin dari segi tafsir Quran. Supaya janganlah kita tu berasa sedap hati, apalagi kita bukan orang lisan Arabiyah. Arabi. Bukan lisan Arabi ni kita tak apa nak salikah kita tak apa nak sampai mana. Sebab tu maka marilah kita tumpai para ulama yang mu'tabarin, serta gunakan ilmu-ilmu kaedah yang muttaridah untuk kita faham Quran. Kalau Quran ni bukan rengrau tituk, ngapan bukan
pantang kun bukan bersama hidup bahang-bahang gitu, tak ada seperti mana yang katakan oleh puak-puak musyrikin Mekah. Auzubillahi min dzalik, tak betul. Nah, marilah kita sangkit tengok bagi dalam Quran, tak ada syak ke apa dah. Dia adalah ความจริงที่อยู่ต่อหน้าเขาและเป็นการแจกแจงทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นทางนำที่ถูกต้องและเป็นความเมตตาแก่กลุ่มชนผู้ศรัทธาitu mana Quran kita. Maka marilah kita bawa Quran umat Islam. Jangan lagi wak kata kita tak pandai. Itu sampai orang panggil hadis-hadis yang sesuai dengan zaman itu. Nah, sekali lah ni sudah jadi hadis jahiliah dah. Nah, hadis lah tu tak patut kita guna dah. Kita tak pandai Quran tu. Tapi zaman yang kita tak ada tempat nak tupai dari segi nak faham Quran, nah tafsir pun payah temu dulu, gapo payah temu, tu tak apalah. Tok nenek moyang kita, tok kita cek kita dulu, ya tak ada orang dia royak Quran ke dia, tak ada mari tafsir, tak ada orang buat tafsir ke dia, maka tak padailah dia dengan Quran sungguh zaman tu. Tapi belakang ni padai dah umat Islam. Bukan kata kita tu lebih pandai pada orang dulu, tapi sekurang-kurangnya peluang tuโอกาสสมัยนี้ก็มันเหมาะสมแล้วอัลกุรอานเป็นวิถีชีวิตของเรานะไม่เหมือนกับสมัยก่อนอาจจะยากนะความจำกัดในการเข้าใจกุรอานมันก็เกิดขึ้นสมัยก่อนสมัย50 ปี100 ปีมาก่อนก็เหมาะสมว่าเราไม่เหมาะสมกับกุรอานนะsebab itu learning ไม่มีทางที่เราจะไปอ้างkata kita ไม่เหมาะสมกับกุรอานอีกแล้วInsyaAllah saya cuba nak tafsir Quran sebanyak mungkin. Dari Al-Bayan Learning dekat-dekat setengah dah saya tafsir Quran dia. InsyaAllah mudah-mudahan dengan umur yang ada lagi dapat kita selesaikan tafsir sebuah Quran dengan cara yang paling baik sekali. Yang saya belum tengok lagi orang Asia Tenggara kita buat tafsir secara rojokkan yang jelas seperti yang saya buat. Walillahil hamdu wal minna, hadza fadlun min Allah. Dan orang panggil barakatul doa. Al-ulama as-sabiqin ajdaduna wa jaddatina wa abauna wa ummahatina dulu yang berdoa kepada kita, maka dapat kita terima doa dia dengan baik. Walillahil hamdu wal minnah. Marilah kita gunakan cara sebaik-baiknya untuk kita tu memahami ayat Allah yang benar. Kerana ayat Allah merupakan kepada hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Nah, dan terutama kisah-kisah. Nah, saya nak minta tiap-tiap orang pakai rajak kisah Nabi Yusuf banyak. Nah, supaya kita tu dapat benar-benar menerima. Kalaulah semata-mata kisah tu merupakan ibrah, bagaimana ini ahsanul qasas. Nah, Yusuf adalah merupakan surah Yusuf merupakan ahsan al-qasas. Nah, ahsanul qasas, sebaik-baik kisah. Nah, maka sudah tentu ialah merupakan ahsanul ibar, sebaik-baik ibrah yang boleh kepada kita insya-Allah taala. Allah muwaffiqna li afdalil hayat at-tayyibah wa li afdalil fahmi as-sahih li kitabika al-aziz ya rahman ya rahim ya halim ya rauf ya rahim ya alim ya alim allimna al-Quran ya rahman allimna al-Quran allim awladana banatina zurriyatina wa tullabina wa talibatina wa azwajina birahmatika ya rahman rahimin al-Quran. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wa akbarul bala' ialah bala' al-jahli wa zulm. Itu sebesar-besar balanya, bala' jahil dan bala' zalim. Tak saya belajar zalim, dia panggil tak saya belajar Quran. Orang tak saya belajar Quran orang zalim. Nauzubillah minasyaitan. Jangan zalim diri sendiri, jangan zalim diri sendiri. Tahu kata diri tak pandai, belajar Quran sungguh-sungguh supaya kita keluar daripada zalim. Nah, jangan kamu jadi orang yang zalim, hai umat Islam. Orang zalim, orang jahil ialah orang yang tidak belajar Al-Quran dan tidak berasa nak belajar Quran. Itu adalah kezaliman ke atas diri sendiri. Wallahul musta'an wal muwaffiq wal hadi ila siratihil mustaqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. InsyaAllah kita akan sambung durus pengajaran daripada surah Yusuf pada hari Sabtu halaqah ke-10. InsyaAllah kita akan mula Sabtu ni ke-10 halaqah.
halaqah online jugalah. Nah, tak ada mesti kena mari lagi kerana keadaan boleh belum baik lagi. Dia diminta kita tu duduk dalam peraturan ni sampai 24 bulan ni. Nah, insya-Allah hari Sabtu ni baru 21 baru 22. Nah, maka kita tak boleh nak berpun lagi. Nah, insya-Allah kita pakai halaqah online pukul 10 pagi hari Sabtu biiznillah taala akan kita bersama dengan ibrah. Nah, akan pengajaran daripada surah Yusuf alaihi salam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakal hamdu. Lakal hamdu wa syukru ya Allah.